satu topik yang kita sebut sebagai haraf nasab. Ya. Kita ada belajar satu topik yang kita sebut sebagai haraf nasab. Kan? Ataupun Melayu dia. Ya. Yang kita namakan sebagai haraf baris atas. Ya. Haraf baris atas. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil sebagai haraf nasab. Haraf nasab. Haraf baris atas tu haraf nasab lah. Haraf nasab tu apa Ustaz? Haraf baris atas lah. Ya, cuma ya untuk awal-awal ni tuan-tuan cuma fokus pada haraf baris atas. Istilah Arab ni tuan-tuan saya jarang guna sebenarnya. Ya. Sebab istilah Arab ni kadang-kadang dia yang menyusahkan kita nak faham bahasa Arab. Kita orang Melayu. Bila kita orang Melayu tuan, kita fokus pada istilah Melayu. Haraf baris atas. Ataupun bahasa Arabnya sebut sebagai haraf nasab. Haraf nasab. Boleh? Apa fungsi haraf baris atas tuan-tuan? Cuba tulis dekat ruangan komen. Sebab kita ulang kaji, maka saya nak tanya-tanya jugalah tuan-tuan kan. Kalau topik tu baru, saya tak tanyalah. Tapi kalau ni ulang kaji, saya akan tanya sikit-sikit tuan-tuan. Membantu juga tuan-tuan ingat tak ingat kan. Apa fungsi haraf baris atas? Kita dah belajar, jumpa haraf, wajib tahu nama haraf, wajib tahu fungsi haraf. Dan apabila tuan-tuan tahu nama haraf, automatik tuan-tuan akan tahu fungsi haraf. Kan? Baik, sekarang ni nama dah tahu, haraf baris atas. Apa fungsi haraf baris atas tuan-tuan? Cuba tulis dekat ruangan komen. Dah belajar ke belum? Dah belajar. Ya, jangan ada yang kata, macam tak belajar lagi Ustaz. Dah belajar. Ahsantu. Ya. Ahsantu. Ya. Apa fungsi haraf baris atas? Fungsi haraf baris atas iaitulah membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Ya. Apa fungsi haraf baris atas? Fungsinya adalah membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Ustaz, memang selepas haraf baris atas fi'il mudhari' ke? Ya. Kalau selepas haraf baris atas tu tak ada fi'il mudhari', jangan layan. Tuan-tuan kadang-kadang suka tanya benda yang tak perlu tahu kan. Tapi hari ni saya cakap juga, tak layan tuan-tuan. Yang kita tahu kalau selepas haraf baris atas ada fi'il mudhari', apa kerja dia? Kerja dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepas. Ustaz, kalau fi'il mudhari' sebelum, tak payah layan. Tak payah layan tuan-tuan. Yang kita layan kalaulah fi'il mudhari' itu berada selepas haraf baris atas. Dia berada selepas haraf baris atas, barulah kita boleh kata haraf tadi dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepas. Boleh? Baik. Dan contoh yang saya pernah bagi kan, apabila kita sebut fi'il mudhari' ni tuan-tuan, fi'il mudhari' baris atas, baris asalnya adalah depan. Tajlisu kan. Yanzuru, yashummu, ya'kulu, makan kan. Yasma'u, dengar. Yatafakkaru, fikir kan. Apa lagi? Yadribu, pukul. Yadribu. Semua fi'il mudhari' tuan-tuan, asalnya hujungnya mestilah berbaris depan. Tetapi kalaulah seandainya fi'il mudhari' ini dia terletak selepas haraf baris atas. Sebagai contoh, haraf baris atas idzan. Ni kalau tak ada haraf baris atas, kita panggil dia tajlisu. Tetapi rupa-rupanya sebelum fi'il mudhari' ini ada haraf baris atas.
fi'il mudhari' ini dia terletak selepas haraf baris atas. Waktu itu kita kena baca dengan tajlisu ke tajlisa? Jawapannya kalau ada sebelumnya haraf baris atas, maka kita kena baca waktu itu fi'il mudhari' dengan baris atas. Idzan tajlisa. Idzan tajlisa. Ustaz, kalau tak ada haraf baris atas, baca tajlisu. Ada haraf baris atas sebelum dia, baca tajlisa. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Senang ke susah? Ya? Senang ke susah sebenarnya ni? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Jadi kerja dia memang membaris ataskan fi'il mudhari' selepas. Kalau tak ada, kita baca baris depan. Ada, kita baca baris atas. Ahsatu. 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 Ya. Semua kata senang. Terbaik. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita dah belajar lagi. Ya. Kita dah belajar lagi rupa-rupanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini, dia ada berapa pattern? Dia ada 2 pattern. Ya. Dia ada 2 pattern tuan-tuan. Fi'il mudhari' pattern yang pertama. Kemudian kita ada fi'il mudhari' pattern yang kedua. 2 pattern. Fi'il mudhari' pattern yang pertama iaitulah fi'il mudhari' yang ada penambahan di belakang sahaja, kan? Yang ada penambahan di belakang sahaja, tuan-tuan. Ya, tengok diagram. Ya, sekejap tuan. Mana diagram saya ni? Hilang pula dia, kan? Okey, baik. Baik, fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari' pattern yang pertama, ya, dia ada penambahan di depan sahaja. Silap saya, tuan, minta maaf, ya. Jadi fi'il mudhari' pattern yang pertama iaitulah fi'il mudhari' yang ada penambahan huruf di depan sahaja, tuan. Di depan sahaja. Ya, ni diagram yang kita dah belajar, kan? Tuan-tuan tengok, kita ada ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Kan? Ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Kesemuanya ini, tuan-tuan, kita panggil sebagai fi'il mudhari' pattern yang pertama. Sebab apa? Dia ada penambahan di depan sahaja. Ana ada penambahan alif di depan. Kan? Kemudian yang kedua, nahnu ada penambahan na di depan. Ini fi'il mudhari' pattern yang pertama, tuan-tuan. Samalah anta, huwa, hiya. Kesemuanya ini adalah fi'il mudhari' pattern yang pertama. Ya? Jadi kita dah belajar ke belum macam mana cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama, tuan-tuan? Jawapannya kita dah belajar. Ya. Jawapannya kita dah belajar. Macam mana cara kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama? Kita dah belajar, tuan-tuan. Ya. Contoh fi'il mudhari' pattern pertama apa dia? Contohnya yaqra'u. Yaqra'u ni apa? Dia baca, kan? Dia membaca. Yaqra'u ni dia baca, tuan-tuan. Ini fi'il mudhari' pattern pertama ke pattern kedua? Pattern pertama, sebab dia ada penambahan ya di depan. Hanya ada penambahan huruf di depan saja. Belakang dia ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada, tuan. Maka fi'il mudhari' pattern pertama, kalau dia tak ada haraf baris atas sebelumnya, kita baca dengan yaqra'u.
cerita dia sekarang, kalaulah berlaku, kita jumpa fi'il mudhari' pattern pertama. Sebelumnya ada haraf baris atas. Macam mana kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama? Ya. Contoh katalah, ya, sebelum fi'il mudhari' pattern pertama ni ada kai. Kai pun di antara salah satu haraf baris atas kan. Kita ada lan, idzan, kai dengan an kan. Ada 4 haraf baris atas yang popular dalam Al-Quran. Jadi kai haraf baris atas. Kalaulah tiba-tiba fi'il mudhari' pattern pertama ni sebelumnya ada haraf baris atas, macam mana kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama, tuan-tuan? Jawapan dia mudah, iaitulah kita hanya perlu tukarkan sahaja, ya, tukarkan sahaja baris depan ini menjadi baris atas. Ya, tukarkan sahaja baris depan ini menjadi baris atas. Maka kita akan baca dengan yaqra'a, kai yaqra'a. Kan? Tukar sahaja, tuan-tuan. Tukar sahaja baris depan menjadi baris atas. Kalau tak ada kai, baca yaqra'u. Ada kai, baca kai yaqra'a. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Ya. Ini nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama dulu. Ya. Pattern yang pertama dulu. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Ya. Jadi nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama senang. Tukar sahaja. Tukar sahaja. Fi'il mudhari' pattern yang pertama ni macam mana? Dia ada penambahan di depan sahaja. Macam mana nak tahu? Tengok diagram. Tengok diagram. Jangan malu nak tengok diagram, tuan-tuan. Boleh? Jangan rasa malu nak tengok diagram. Ahsantu. Ya? Ahsantu. Okey. Kemudian fi'il mudhari' pattern yang kedua. Kita ada fi'il mudhari' pattern yang kedua. Fi'il mudhari' pattern yang kedua, tuan-tuan, dia ada penambahan huruf di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Kalau kita tengok pada diagram, kan? Tengok pada diagram kita sekejap, tuan. Ya. Tuan-tuan tengok pada diagram kita, fokus pada kalimah anti, antum dengan hum. 3 sahaja, tuan. Tak banyak pun, 3 sahaja. Ya. Anti, antum, hum. 3 ni sahaja yang ada penambahan di depan dan ada penambahan di belakang. Kalau ada penambahan di depan, ada penambahan di belakang, maka confirmlah fi'il mudhari' itu dia fi'il mudhari' pattern yang kedua. Ya, fi'il mudhari' pattern yang keberapa, tuan-tuan? Pattern yang kedua. Sebagai contoh yang saya boleh ambil, kan? Contoh kalimah apa, tuan? Yadribuna. Ya. Yadribuna. Yadribuna ni terjemahan dia apa? Mereka pukul. Mereka memukul, kan? Mereka memukul. Mereka pukul lah. Mereka pukul. Boleh? Baik. Fi'il mudhari' ni pattern pertama ke pattern kedua? Ni pattern kedua. Sebab ada penambahan ya di depan dan ada penambahan una di belakang. Boleh? Jadi, macam mana pula kalaulah sekiranya tiba-tiba, kan, kita jumpa ayat fi'il mudhari' pattern kedua, tetapi sebelumnya, ya, sebelumnya ada haraf baris atas. Macam mana kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang kedua? Ya, kita dah belajar minggu lepas, tuan-tuan. Cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang kedua, hapuskan cik nun. Hapuskan cik nun, tuan-tuan.
Fi'il mudhari' pattern pertama, cara nak baris ataskan tuan-tuan, tukar daripada baris depan menjadi baris atas. Adapun fi'il mudhari' pattern yang kedua, cara kita nak baris ataskan dia adalah dengan kita hapuskan cik nun. Maka dia akan jadi apa tuan? Dia akan jadi lan yadribu. Lan yadribu. Mana cik nun? Cik nun dah kena hapus. Siapa punya kerja? Lan punya kerja. Boleh. Kenapa cik nun ni dihapuskan? Sebab kita dah belajar nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang kedua, kena hapuskan cik nun. Maka dia akan bunyi lan yadribu. Kalau tak ada lan, tak ada haraf baris atas, maka yadribuna. Ada lan, ada haraf baris atas, jadi lan yadribu. Ustaz, makna dia berubah ke tidak Ustaz? Maknanya tak berubah tuan-tuan. Ya? Maknanya takkan berubah sampai bila-bila. Walaupun kita tukar baris, walaupun kita buang cik nun, maknanya masih sama. Ya, mereka pukul. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Setakat ni senang ke susah? Senang ke susah? Ya, tulis dekat ruangan komen. Setakat ni senang ke susah tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ahsantu. Ya. Ahsantu. Ahsantu. Ya. Semua kata senang. Semua kata senang. Terbaik. 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 Ya. Baik. Kalau semua kata senang, kita buat latihan. Ya. Kalau semua kata senang, kita buat latihan tuan-tuan. Okey, baik. Yang pertama, tengok dulu tuan. Ya, saya bagi kalimah. Najlisu. Tengok dulu. Tengok dulu tuan. Yang kedua, tashrabina. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, takuluna. Ya. Yang pertama kita ada najlisu. Yang kedua kita ada tashrabina. Yang ketiga takuluna. Boleh? Baik. Sekarang ni tuan-tuan, ya. Saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen. Kalaulah sekiranya fi'il mudhari', ketiga-tiga fi'il mudhari' ini, ya, kalaulah sekiranya mereka semua ni tuan-tuan, dia terletak selepas haraf baris atas. Contoh, ya, kalau najlisu katakanlah sebelumnya ada haraf baris atas. Kai. Kemudian tashrabina. Idzan. Kemudian takuluna an. Baik. Sekarang ni tuan. Yang ini ketika tak ada haraf baris atas sebelumnya. Sekarang ni kita nak letakkan dia selepas haraf baris atas. Jadi macam mana kita nak baris ataskan najlisu? Macam mana kita nak baris ataskan tashrabina? Macam mana kita nak baris ataskan takuluna? Tulis jawapan dekat ruangan komen tuan-tuan. Tulis sekaligus. Jangan jawab satu-satu. Tulis sekaligus tuan-tuan. Ya, kenal pasti dulu fi'il mudhari' ni pattern pertama ke kedua. Pattern pertama ke pattern kedua. Pattern pertama ke pattern kedua. Lepas tu ingat balik. Kalau pattern pertama macam mana nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern ke pertama.
Kalau pattern kedua, macam mana nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang kedua? Tulis jawapan dekat ruangan komen sekaligus, tuan-tuan. Ya? Sekaligus. Ya? Okey. Puan Nur Azwa dah bagi jawapan. Okey, terbaik. Yang lain? Ya? Yang lain. Sebab tuan-tuan tak ramai ni, saya boleh follow up seorang-seorang. Tak ada masalah. Ya? Puan Prapti Handayani nombor 2 tu bukan na, tapi ta. Tashrabina. Bukan nashrabi. Ta. Tashrabi. Ya? Saya tunggu yang lain. Ya? Saya boleh follow up seorang-seorang, insyaAllah. Tulis dekat ruangan komen jawapan sekaligus. Yang ini ketika dia terletak bukan selepas haraf baris atas. Sekarang ni kita nak cerita, kalaulah dia terletak selepas haraf baris atas, macam mana kita nak baris atas kah? Kalaulah tashrabina terletak selepas haraf baris atas, macam mana kita nak baris atas? Kalaulah takuluna ni terletak selepas haraf baris atas, macam mana yang kita nak baris atas? Ahsantu. Terbaik, tuan-tuan. Terbaik, tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi, jom kita semak sama-sama, tuan. Macam manakah? Apakah jawapan yang betul? Baik. Tengok yang pertama, najlisu. Najlisu ni kami duduk, tuan-tuan. Kan? Kenal pasti dulu. Dia fi'il mudhari' pattern pertama ke pattern kedua? Dia fi'il mudhari' pattern yang pertama sebab ada penambahan di depan sahaja. Jadi kita dah belajar. Macam mana cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama? Tukar sahaja daripada baris depan kepada baris atas. Maka jadilah jawapan dia Kai najlisa. Boleh? Betul ke salah? Betul. Yang kedua, tashrabina. Engkau seorang perempuan sedang minum. Kalau dia tak ada haraf baris atas, maka dia jadi tashrabina. Sekarang ni macam mana kita nak sebut kalaulah dia dibaca dengan baris atas? Jawapan dia, kita kena hapuskan cik nun. Jadilah, idzan tashrabi. Sebab apa? Sebab kita hapuskan cik nun. Ya? Kita hapuskan cik nun. Yang ketiga, takuluna. Fi'il mudhari' pattern keberapa ni? Fi'il mudhari' pattern yang kedua. Macam mana kita nak baris ataskan? Kita hapuskan cik nun. Maka jadilah takulu. Takulu. Ya. Setakat saya cek jawapan semua betul. Terbaik, tuan-tuan. Ya. Terbaik. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Siapa yang faham setakat ini, tulis dekat ruangan komen. Subhanallah. Ya. Siapa yang faham sampai setakat ini, tulis dekat ruangan komen. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Tulis dekat ruangan komen dulu. Subhanallah. Ya. Puan Nur Azwa, saya keluar dulu, ada meeting. Saya sambung malam. Silakan. Ya, kalau ada urusan penting boleh. Tak ada masalah. Ahsantu. Okey. Semua kata subhanallah.